Persaingan Liga 1 MCC bawah 16 tahun bagi Zon Lembah Kelang kini memasuki minggu kedua. Banyak kejutan berlaku persaingan minggu pertama sama ada Division 1 ataupun 2. Antara yang mencuri tumpuan adalah juara bertahan musim lalu, Perkasa FC tewas perlawanan pembukaan mereka kepada PKNS FC. Selayang Soccer Kids meneraju isangan Liga Division 2 dan kelab bola sepak Nadi Dahlia terperosok ke tangga terbawah Liga. Apa pula kejutan untuk saingan minggu ini? Mari sama-sama kita saksikan aksi hebat adik-adik kita dalam minggu kedua Liga 1 MCC bawah 16 tahun. Berikut adalah kedudukan Liga bagi Division 1 dan 2 sebelum bermulanya perlawanan minggu ini. Hi guys, I'm Coach Jordan and today what we're going to look at is SAQ and our reaction speed using some simple drills and looking at fast feet. Okay, let's go and have a look. Hi guys, so I have with me Shivan and what we're going to look at is his reaction speed and also his movement to get to the cone and back into the middle again. So we're going to start off with a basic drill, just looking at his passing. You must always remember to use right foot and left foot whenever we do any drill. Okay, Shivan, you ready? Yeah, Let's have a look. Okay, so you ready? I'm going to shout out a colour at any time. So I'm going to shout a colour cone at any time. That's it. Left foot, right foot. You ready? Red. So down, touch the cone. Good boy. Back in the middle. Good. Like it. On your toes. Good boy. Ready? White. Down, back in the middle. Good. On your toes. On your toes. Always stay on your toes. Good man. Ready? Yellow. Good. On your toes. On your toes. Good boy. And last one. Blue. Good man, well done. Okay Shivan, so what we have now is slalom poles. So what I'm looking at is your fast feet, being able to go forward and back. So after you've done an inside foot volley there, we're looking at you to just do a figure of 8 in and out, winch you round, then a right foot volley. Okay, must be listening for when I shout a colour cone. As soon as I shout that colour cone, I want you to run off and touch it as quick as possible. Okay, you ready? Yeah, I'm ready. Good man. So the final thing we're going to look at now is his heading, so receiving the ball from the air. Still looking at SAQ, so his fast feet. So it's going to be a short header, then followed by stepping backwards, then for a longer header, so a higher header. Okay, always looking at fast feet. And also along with this, the colours still involved. Always incorporate the colours to get him thinking. Don't make it tedious. You ready? Yeah, I'm ready. Let's have a look. So today what we looked at was a very basic, simple drill for SAQ and to still incorporate the everyday techniques that you need in football. So still looking at passing, still looking at volleying and still looking at heading. It's still very important that we always use right foot, left foot. Shivan worked really hard. His mobility for a big lad was really good. So he was light on his feet, he was able to adjust and react really quick. And it's vital because in this modern day and age, the game's getting quicker and quicker, so your speed is highly important if you want to become a professional player. Aksi menarik dari PKNS FC, Jasmine Junior FC dan Eagle Premier FA, semuanya seketika nanti.
Kini kita beralih ke persaingan di Division 1 dengan perlawanan tumpuan pertama melibatkan aksi dari peneraju Liga PKNSFC berjersey biru menentang PNSBFC berjersey merah. Seawal whistle permainan ditiupkan, PKNSFC menguasai permainan dengan tidak memberikan ruang kepada PNSBFC untuk mendapatkan bola. Strategi itu ternyata berhasil apabila adik Muhammad Syahizad meledakkan gol pembukaan pada minit ke-12 permainan. Selang 3 minit selepas itu, Syafizi Ikmal yang merupakan tonggak sandaran pasukan PKNSFC sekaligus meletakkan PKNSFC selesa 2-0 di hadapan sehingga tamat babak pertama. Babak kedua, PKNSFC tidak memperlahankan rentak permainan dengan terus mengasak hebat kubu PNSBFC. Syafizi Ikmal yang merupakan tonggak sandaran pasukan PKNSFC membuktikan kehebatan dengan meledakkan gol ketiga dalam perlawanan ini sekaligus mematikan harapan PNSBFC untuk kembali memberi saingan. PKNSFC ternyata terus mendominasi perlawanan sehingga whistle penamat ditiupkan oleh pengadil. Keputusan akhir PKNSFC 3, PNSBFC 0. Perlawanan tumpuan kedua Division 1 menyaksikan Jasmine Junior berjersey ungu beraksi menentang kelab bola sepak Permata Muda berjersey merah. Skuad Permata Muda mengasak kubu lawan dan usaha itu ternyata berhasil buat kelab bola sepak Permata Muda apabila saat minit ke-5 adik Nasrul Helmi menghukum kesilapan pertahanan lawan dengan gol pertama perlawanan. Keputusan itu kekal sehingga tamat babak pertama. Dalam aksi babak kedua, ratusan kawalan bola seimbang buat kedua-dua pasukan. Masing-masing cuba merobek gawang lawan dengan strategi hantaran bola tinggi dan percubaan dari luar kotak penalti. Jasmine Junior cuba mencari gol penyamaan dengan serangan bertubi-tubi, namun penjaga gol lawan hebat menangkis setiap asakan. Wah, ternyata memihak kepada pasukan Permata Muda apabila pengadil meniup whistle menamatkan perlawanan. Keputusan akhir, Jasmine Junior FC 0, kelab bola sepak Permata Muda 1. Perlawanan seterusnya melibatkan kelab bola sepak Anak Kalumpang berjersey hijau berentap dengan Eagle Premier FA berjersey oranye. Eagle Premier yang belum mencatatkan kemenangan dalam 2 perlawanan tentunya mahu memperoleh 3 mata dalam perlawanan ini. Namun mereka dihukum tonggak serangan pasukan lawan apabila gawang gol dibolosi menerusi pemain kelab bola sepak Anak Kalumpang Oscar Lim pada minit ke-16. Premier FA kembali memperkemas rentak dan mereka berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-22. Menerusi adik Azim Imran meletakkan kedudukan terikat 1-1. Kelab bola sepak Anak Kalumpang kembali di hadapan 15 minit bersambung babak kedua juga menerusi jaringan Muhammad Israf hasil kesilapan pertahanan lawan.
2 minit sebelum whistle penamat ditiupkan, Afif Ikhwanul menambah derita Eagle Premier dengan gol ketiga sekaligus memastikan 3 mata berharga menjadi milik mereka. Keputusan akhir, Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang 3, Eagle Premier FA 1. Perlawanan tumpuan terakhir melibatkan aksi dari pasukan Nadi Sport Semenyih berjersey merah bertemu PNSBFC berjersey hitam. PNSBFC menggunakan strategi mengasak di awal permainan menggunakan hantaran bola tinggi, namun tonggak pertahanan Nadi Sport Semenyih hebat menangkis setiap asakan lawan. Nadi Sport Semenyih juga kerap melakukan serangan balas berbahaya, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Perlawanan berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan untuk mendapatkan jaringan. Pada babak kedua, adik Faris Iskandar berjaya menjaringkan gol tunggal PNSBFC pada minit ke-37 perlawanan. Keputusan akhir, kemenangan berpihak kepada PNSBFC dengan keputusan 1-0. Berikut merupakan keputusan perlawanan minggu kedua bagi pasukan yang beraksi di Division 1 Liga 1 MCC bawah 16 tahun Zon Lembah Kelang. Ini adalah kedudukan terkini Liga 1 MCC Division 1 selepas berakhirnya minggu kedua. Saingan Division 2 dan aksi dari skuad Kelab Bola Sepak Remaja Kajang, Kelab Nuri dan Akademi Soccer Star, semuanya selepas ini. Perlawanan tumpuan pertama melibatkan pertemuan Subang Jaya Community Soccer Club berjersey oranye bertemu Wira Semenyih SCFC berjersey hitam. Subang Jaya Community yang menang 2 perlawanan terdahulu berada pada prestasi terbaik dalam mencari kemenangan ketiga berturut-turut. Walau bagaimanapun mereka dikejutkan dengan gol awal pasukan Wira Semenyih pada minit ke-5 hasil jaringan adik Haziq Azwar. Belum sempat Subang Jaya Community memperkemas rentak, mereka sekali lagi dikejutkan dengan gol kedua Wira Semenyih pada minit ke-17 menerusi sentuhan Hafiz Farhan. Bersambung babak kedua, Subang Jaya Community cuba mendapatkan jaringan dan akhirnya usaha mereka berhasil apabila berjaya mendapatkan gol pertama dalam perlawanan ini menerusi jaringan adik A. Joshua pada minit ke-37.
Namun harapan mereka untuk mendapatkan gol penyamaan terhapus apabila adik Haziq Azwar mematikan harapan pihak lawan dengan gol ketiga Wira Semenyih beberapa minit sebelum tamat perlawanan. Ini merupakan kemenangan sulung Wira Semenyih dalam 3 perlawanan. Keputusan akhir Subang Jaya Community Soccer Club 1, Wira Semenyih SCFC 3. Pertemuan tumpuan kedua melibatkan aksi kelab bola sepak remaja Kajang berjersey hijau berentap dengan mahkota FA berjersey merah. Kedua-dua pasukan masih belum tewas selepas perlawanan minggu pertama dan pasti tidak mahu kalah dalam perlawanan ini. Pada babak pertama, kedua-dua pasukan bermain dengan berhati-hati dan hanya melakukan percubaan jarak jauh ke gawang lawan beberapa minit sebelum whistle ditiupkan untuk separuh masa pertama. Mahkota FA mengasak kubu lawan bertubi-tubi, namun gawang kelab bola sepak remaja Kajang masih kebal. Sambung babak kedua, pemain-pemain remaja Kajang memperkemaskan rentak dan susunan permainan dengan melakukan serangan bertali arus, menerusi hantaran lintang dan percubaan-percubaan jarak jauh bagi menguji pintu gol lawan. Namun kedua-dua pasukan masih gagal mencari gol pembukaan dan perlawanan tamat dengan keputusan seri tanpa jaringan. Seterusnya kita beralih tumpuan kepada perlawanan melibatkan kelab Nuri berjersey biru menentang kelab bola sepak Birchwood Junior berjersey kuning. Kelab Nuri memulakan perlawanan dengan mengasak kubu pasukan lawan bagi mendapatkan gol awal. Namun strategi mereka ternyata tidak berhasil apabila Birchwood Junior berjaya mematahkan setiap serangan pasukan kelab Nuri. Tidak berhenti setakat itu, kelab Nuri terus melakukan asakan bertali arus ke kubu lawan dalam usaha mendapatkan gol awal. Asakan demi asakan, namun kubu pertahanan Birchwood Junior kebal sehingga tamat babak pertama. Bersambung babak kedua, giliran Birchwood Junior pula mengasak kubu kelab Nuri dan hasilnya pada minit ke-40. Muhammad Izzuddin berjaya memecahkan kebuntuan jaringan dengan meletakkan mereka 1-0 mendahului kelab Nuri. Pemain kelab Nuri berusaha keras mendapatkan gol penyamaan, namun masa ternyata mencemburui apabila pengadil meniupkan whistle penamat dan memberikan kemenangan kepada kelab bola sepak Birchwood Junior dengan keputusan 1-0. Perlawanan tumpuan terakhir bagi Division 2 melibatkan aksi-aksi dari pasukan di tangga pertama Liga. Selayang Soccer Kids berjersey hitam melayani kunjungan Akademi Soccer Star di tangga ke-8 berjersey merah. Selaku pasukan pilihan, Selayang Soccer Kids menguasai perlawanan dan mengatur gerakan-gerakan menarik dalam usaha mencipta jaringan. Pemain-pemain Akademi Soccer Star terpaksa berempas pulas menahan asakan lawan dan mereka berjaya mengikat kedudukan 0-0 untuk separuh masa pertama. Pada babak kedua, Selayang Soccer Kids terus-menerus mengasak kubu Akademi Soccer Star dan usaha itu ternyata membuahkan hasil pada minit ke-41 apabila adik Muhammad Farid meledakkan gol pertama Selayang Soccer Kids. Keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat ditiupkan dan pasukan Selayang Soccer Kids berjaya mengekalkan rekod bersih tanpa tewas dalam 3 perlawanan.
Berikut merupakan keputusan perlawanan minggu kedua bagi pasukan yang beraksi di Division 2 Liga 1 MCC bawah 16 tahun Zon Lembah Kelang. Ini pula merupakan kedudukan terkini Liga bagi Division 2. Saat yang dinantikan, kami sajikan kepada anda dengan 5 gol terbaik sepanjang saingan Liga 1 MCC bawah 16 tahun minggu kedua.